Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia prihatin. Sekali lagi, selamat datang ke program Influencer Japan, Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan. Bersama saya, Muhammad Khairul Azad bin Yunus, hos anda untuk hari ini. Dan untuk makluman anda, Influencer Japan merupakan pendekatan Jabatan Penerangan Malaysia dalam mempelbagaikan corak penyampaian maklumat kepada masyarakat melalui platform media sosial seperti Facebook dan sebagainya. Dan pada hari ini, untuk episod influencer kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang tidak kurang menariknya. Dan untuk itu, hari ini kita ada dua orang tetamu yang cukup istimewa. Yang pertama sekali di sebelah kiri saya, iaitu saudara Sani N. Sabur Nido, pengerusi Persatuan Orang Pekak Labuan, dan di sebelah kanan saya adalah saudara Muhammad Herman bin Saidin. Beliau adalah juru bahasa isyarat yang juga pengerusi Persatuan Bagi Orang-Orang Istimewa Labuan. Dan hari ini insyaAllah kita akan membincangkan satu topik, iaitu mengenai Persatuan Orang Pekak Labuan. Dan untuk permulaan, saya ingin bertanya kepada saudara Sani, bolehkah Tuan ceritakan sedikit secara ringkas latar belakang persatuan ini, sejarahnya dan sebagainya sekali. Silakan. Nama saya Sani N. Sabrino. Saya merupakan pengerusi Persatuan Orang Pekak Labuan. Persatuan kami mula ditubuhkan pada tahun 10 bulan April tahun 2017 dan mempunyai seramai 73 orang ahli yang berdaftar di Labuan. Dan tubuhan ini sebenarnya untuk menggalakkan orang pekak di Labuan untuk menyertai persatuan kami. Dari segi keahlian tu macam mana mendapatkan keahlian? Kami mendapatkan keahlian daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang disenaraikan di dalam data oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan kemungkinan mungkin ada di Labuan sendiri orang pekak yang belum berdaftar. Kami cuba buat roadshow untuk turun ke setiap kampung. Dan saya berharap juga pada orang pekak yang di luar yang belum berdaftar dengan persatuan kami digalakkan untuk berdaftar. Apa perasaan ahli-ahli sebelum ni? Sebelum mereka berdaftar, mereka dapat tahu ada persatuan. Apa perasaan mereka? Sebetulnya saya sebagai orang pekak sendiri pun rasa gembira lah bila persatuan ini ditubuhkan secara rasminya pada tahun 2017 dan kami mendapat kerjasama dengan ahli-ahli lain. Okey. Boleh ceritakan sedikit fungsi dan peranan persatuan ini dengan lebih lanjut? Fungsi dan peranan persatuan ini sebenarnya adalah untuk menyokong orang pekak itu sendiri di dalam pembangunan persatuan, iaitu menggalakkan perpaduan dan juga memberikan keyakinan kepada orang pekak itu di dalam persatuan dan memberikan perkhidmatan yang sewajarnya, di mana kami juga menyediakan jurubahasa. Jadi mungkin di persatuan ini ada pusatnya tersendiri untuk menjalankan aktiviti. Jadi kalau ada di mana pusat itu dan apa program-program atau aktiviti-aktiviti di pusat itu ada ataupun di luar yang dijalankan oleh Persatuan Orang Pekak Labuan? Sebenarnya sejak bertubuhnya persatuan, kami hanya meminjam tempat di Persatuan Bagi Orang Istimewa Labuan untuk mengadakan program-program yang dijalankan. Oleh kerancangan kerana kami tidak mempunyai permis dan bangunan tersendiri. Dan aktiviti juga dijalankan di dalam Persatuan Bagi Orang Istimewa Labuan.
aktiviti ataupun program-program yang dijalankan ni ada tak yang dijalankan dengan kerjasama agensi lain ataupun NGO yang lain? Saya juga berharap kepada agensi lain seperti kerajaan ataupun swasta yang ingin menjalinkan kerjasama aktiviti seperti riadah ataupun kelas-kelas bahasa isyarat, dan kami pernah menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Perpaduan membuat kelas bahasa isyarat. Okey. Sudah tahun bila tadi dibuka persatuan ni? 10 hari bulan 4 2017. Daripada 2017 sehingga sekarang sudah tentu orang kata banyak cabaran yang perlu ditempuhi untuk menjadikan persatuan ini aktif. Apa cabaran-cabaran yang dihadapi atau kekangan yang dihadapi oleh persatuan ini? Cabaran orang pekak yang kami sering hadapi iaitu pertamanya bila bangunan permis memang tidak ada. Okey. Sukar untuk kami jalankan aktiviti. Apabila kami nak buat program-program seperti kelas bahasa isyarat, kami terpaksa untuk menyewa atau meminjam di tempat lain. Okey. Okey, itu cabaran. Macam mana pula dengan sudah tentu saya kira persatuan ini pun sudah banyak melakukan program aktiviti ataupun pencapaian-pencapaian yang telah pun dicapai. Jadi apa pencapaian persatuan ini sejak mula ianya ditubuhkan? Lebih-lebih lagi melibatkan kata pembangunan ataupun bantuan-bantuan kepada golongan OKU ini di Labuan. Pencapaian yang Persatuan Pekat yang telah buat itu kami mendapat seorang jurubahasa yang anugerah daripada Award My Hero pada tahun 2019, dan juga kami juga membuat kelas bahasa isyarat, dan Tuan Pengerusi juga telah menerima award sempena Hari Orang Pekak Sedunia dari Persatuan Orang Pekak Sabah. Boleh saya tahu apa ni anugerah tu, dia anugerah dalam kategori apa? Cik Sani menerima anugerah awards tahun 2017 di Persatuan Pekak Sabah dalam award sukan. Kategori sukan. Semasa tu dalam 2019 saya rasa saya mendapat award tu daripada pengiktirafan dari Persatuan Bagi Nasab Sabah sempena Hari Orang Pekak Sedunia yang berlangsung. Selain daripada saudara Sani sebagai pengurusi, ada dalam kalangan ahli-ahli yang lain yang mendapat sebarang pengiktirafan atau anugerah? Selain itu ada juga orang pekak yang mendapat penghargaan seperti Armaya Edward yang merupakan juga atlet Muay Thai. Dia juga mendapat banyak kemenangan di dalam sukan seni mempertahankan diri. Jadi dalam memang sudah diketahui di Labuan ini ada satu kumpulan Muay Thai yang terdiri daripada golongan OKU. Sebenarnya ada berapa ramai yang aktif dalam Muay Thai ataupun martial art yang lain? Sebetulnya ada 3 orang pekak yang aktif dalam Muay Thai di Labuan. Okey, satu perkongsian yang menarik. Saya kira persatuan ini sudah pun orang kata melangkah jauh sejak penubuhannya dan semakin matang untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut mengenai persatuan ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar.
Alhamdulillah, segala puji dan syukur. Menteri Pembangunan Wanita, dipanjatkan Keluarga dan kehadiran Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, pengetahuan serta kemahiran berbahasa isyarat ini merupakan nilai tambah sewajarnya untuk menyantuni semua golongan masyarakat di negara ini. Kita perlu sama-sama hindari tanggapan bahawa keperluan mempelajari bahasa isyarat ini terhad kepada golongan OKU pendengaran serta ahli keluarga mereka sahaja. Negara kita sedang menuju ke arah inklusiviti. Semua golongan diambil kira dan kita tidak mahu sesiapa pun dipinggirkan. Beliau berkata demikian selepas melancarkan kursus MySign, iaitu kursus Bahasa Isyarat Malaysia anjuran Institut Sosial Malaysia dengan kerjasama MFD secara dalam talian pada Selasa. Peserta kursus peringkat asas bermula Selasa hingga Sabtu ini akan menjalani ujian kemahiran untuk membolehkan peserta mendapat sijil dari pihak MFD dan seterusnya boleh mengikuti kursus di peringkat pertengahan dan kemudian peringkat lanjutan. Bagi peserta yang berminat untuk menjadi juru bahasa isyarat, pihak MFD juga menyediakan latihan atau kursus khas selama 1 tahun serta kursus jurubahasa isyarat peringkat diploma dengan kerjasama universiti tempatan selama 2 tahun pengajian. NGO juga golongan B40 serta ibu tunggal. Sebagai institusi yang berwibawa dalam pembangunan sosial, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam syariatin. Bertemu sekali lagi dalam program Influencer Japan Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan. Pada hari ini kita berbincang mengenai Persatuan Orang Pekak Labuan, dan untuk soalan seterusnya kepada saudara Sani, mungkin sudah tentu persatuan-persatuan seperti ini dan ataupun NGO-NGO ini memerlukan bantuan dan sokongan masyarakat di luar sana. Jadi untuk Persatuan Orang Pekak Labuan, apakah bentuk bantuan sokongan yang diperlukan? Saya berharap jika ada satu bangunan untuk orang pekak sendiri dan juga dapat menjalankan aktiviti. Maksudnya kalau ada bangunan tu mungkin ada perancangan yang perancangan besar. Lebih besar. Kalau apa yang jenis programnya yang baru ke, kalau ada selain daripada program yang sudah ada, kalau ada bangunan sendiri. Ini terus sekiranya ada program kalau contohnya pernis bangunan ini, kami dapat menjalankan aktiviti untuk anak-anak pekak, iaitu memberikan pendidikan awal dan juga menjalankan aktiviti kelas bahasa isyarat kepada orang umum supaya masyarakat kita lebih tahu tentang bahasa isyarat dan juga dapat mengumpulkan orang pekak itu sendiri bersama-sama untuk menjalankan aktiviti. Pada pandangan saudara Sani, apa masalah kalau saya tanya dua masalah utama golongan OKU terutamanya di Labuan, apa masalah ataupun dua isu utama yang perlu diselesaikan? Masalah utama yang perlu diselesaikan di mana kebanyakan OKU pekak ini kurang mendapat pendapatan kerja di dalam masyarakat kita, kerana kemungkinan masyarakat kita ni masih was-was ataupun ragu-ragu untuk memberikan peluang pekerjaan kepada OKU pekak. Okey. Jadi kita harap masyarakat di luar sana, para majikan, boleh orang kata memberikan peluang yang sewajarnya pada golongan OKU seperti mana masyarakat yang lain yang normal. Jadi mereka boleh berdikari dan hidup macam biasa seperti orang yang lain. Dan ada satu lagi perkara yang menarik mengenai saudara Sani ini. Beliau macam yang kita sentuh tadi, aktif dalam sukan Muay Thai. Jadi saudara Sani boleh ceritakan sedikit bagaimana boleh terlibat dalam sukan Muay Thai ini? Sebetulnya saya mula terlibat dalam sukan Muay Thai pada tahun 2017
di mana saya mencari tempat latihan. Di situ saya menampak ada coach LC atau Alvin Chong. Tempat dia masih tempat lama dan dia terus menerima saya untuk berlatih Muay Thai. Sampailah coach AC mendidik saya menjadikan seorang atlet yang berdisiplin. Dia membawa saya ke setiap pertandingan. Pertama kali pertandingan itu di Kedah. Saya mula saya rasa gugup. Tapi oleh kerana bagi saya di dalam pertandingan kita tidak boleh mengatakan perkataan kalah ataupun menang, tapi kita harus mencuba. Sehinggalah saya mendapat kemenangan berpihak kepada saya pada hari itu. Dan seterusnya kini saya sudah menjadi seorang jurulatih yang mendapat pengiktirafan daripada Sains Sukan Malaysia oleh kementerian, mempunyai lisensi. Kalau dalam saudara Sani dia coach lisensi ni, kalau OKU ada dari coach lain atau dia seorang? Kami ada juga coach Armia dan Encik Herman sendiri, di mana kami masa itu mendapat CJ pengiktirafan daripada Sains Sukan dan mendapat mempunyai lisensi di mana kami mengikuti kursus yang diiktiraf oleh kerajaan. Dia dalam sukan tomoy ini untuk golongan OKU dia ada peraturan atau format sendiri atau macam mana? Undang-undang sama seperti yang normal pertandingan, sama. Cuma membezakan adalah orang kami OKU dan dia normal. Tapi dalam bidang aktiviti itu sama. Sama. Oh, okey. Dan mengikut maklumat yang ada di tangan saya, kalau boleh saya bacakan antara kejohanan Muay Thai yang disertai oleh saudara Sani, seperti yang beliau katakan tadi, bermula 2011 beliau menyertai kejohanan Tomoy di Kedah, Muay Thai Fit Warrior Zone Malaysia Timur Sarawak, seterusnya Muay Thai Challenge di Singapura 2013. Banyak. Dan yang terakhir ataupun terbaru 2019 Pro Fights Borneo ISKA 57 kg Strike Redemption Brunei, dan di Pro My Bobok. Ya, My Bobok. My Bobok Muay Thai Challenge 2019, dan juga Pro Kejohanan Muay Thai Piala TYT Negeri Sarawak 2019. Di sini ada rekodnya. Ini yang menarik. Saudara Sani memegang rekod 34 kali bertanding, 27 kali menang, 2 seri, 5 kalah. Tahan. Jadi saudara Sani selain sekarang sudah ada lisensi, apa lagi yang ingin dicapai dalam Muay Thai? Mungkin ada perancangan sendiri. Saya dan in future ni saya ingin ikuti pertandingan yang lebih mendalam, sepertinya kalau boleh kita nak jadikan sukan ini sampai ke taraf Olimpik, di mana orang pekat itu sendiri boleh ikut bertanding sama dengan orang masyarakat biasa. Dan saya juga berharap kepada warga di luar sana ataupun orang ramai ataupun orang pekat sendiri jangan takut untuk mengikuti Malaysia Budaya dan Malaysia Art ni, kerana ia satu bagi sukan yang sangat cergas dan sihat. Apa kejuaraan yang paling besar yang dicapai saudara Sani? Pada awal mulanya memang saya rasa takutlah. Tapi dalam pertandingan perasaan itu tidak boleh kita kena ada. Kita kena harus bercuba. Tapi bila kemenangan-kemenangan yang saya sudah dapati itu, itulah satu kenangan yang paling bermakna bagi saya lah. Okey. Saya dapat lihat saudara Sani ada satu keyakinan yang perlu ada pada semua orang, terutamanya golongan OKU. Jadi apa nasihat saudara Sani ataupun saranan? Yang pertamanya nasihat kepada golongan OKU yang kadang-kadang ada ahli keluarganya suruh duduk di rumah saja.
tidak bercampur, tidak berdaftar JKM pun ada, tidak berdaftar dengan mana-mana persatuan pun ada. Jadi apa nasihat saudara Sani? Saranan dan nasihat saya kepada ibu bapa, kita janganlah membiarkan anak-anak aktif di rumah. Kita jangan rasa malu. Sebagai ibu bapa, kita bersyukur anak-anak ini ada satu anugerah Tuhan yang kita boleh dapat. So bagi anak-anak ini involve dengan masyarakat ataupun dengan persatuan sendiri, bergaul dengan masyarakat dan dengan OKU lain. Jadi lebih itu mendapatkan unsur kematangan bagi mereka. Okey, terima kasih sekali lagi saudara Sani. Kita doakan saudara Sani dan juga Persatuan Orang Pekak Labuan terus sukses. InsyaAllah harapannya mendapat satu premis sendiri selepas program ini, insyaAllah. Kita doakan ada pihak di luar sana yang terbuka hati untuk menyumbang satu premis khas untuk Persatuan Orang Pekak Labuan. Jadi kita berhenti lagi sekejap. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Prihatin. Bertemu sekali lagi dalam program Influencer Japan Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan kalau tadi kita berbual dan mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Persatuan Orang Pekak Labuan bersama saudara Sani, jadi sekarang ini kita beralih kepada saudara Herman bin Saidin atau lebih tepat Dr. Muhammad Herman bin Saidin. Saya dengan dia ni sebenarnya sudah lama berkenalan. 2-3 tahun sudah, Man? Ya, 2-3 tahun. Tapi hari ini baru saya tahu dia doktor. Rupanya ada PhD. Jadi hari ini kita bertuah sebelah saya. Karena ni doktor, sebelah sini fighter. Okey, untuk saudara Dr. Herman. Sorry. Biasa saja. Sejak bila mula mempelajari bahasa isyarat? Oh, saya mula mempelajari daripada sekolah lagi lah. Daripada sekolah memang involved dengan volunteer dari sukarelawan. Selepas tu 2015 baru secara fully saya belajar di Persekutuan Orang Pekak Malaysia. Di Kuala Lumpur? Di KL. Kenapa tergerak hati untuk belajar bahasa isyarat? Tergerak hati kenapa involved dengan sukarelawan ni sebabnya pada awalnya family saya ada seorang arwah akak saya sudah meninggal dan seorang pekak. And then mak saya memang dulu mula-mula pertubuhan Persatuan Sekolah Pekak sekolah PBOL pada tahun 1995. Mak saya ni paling aktif dalam aktiviti sukarelawan. So mungkin secara langsung saya akan sentiasa ikut
bergaul dengan anak-anak OKU lah. Oh, okey. Sebaya dengan umur kami, walaupun berbeza di OKU dengan kita rumah, tapi bagi saya sama saja. Oh, okey. Lepas tu di sekolah pula banyak aktiviti yang cikgu buat bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang memberikan lebih cenderung lah orang kata dalam konsep kesukarelawan. Okey. Dan saudara Herman sendiri adalah pengerusi Persatuan bagi Orang-orang Istimewa Labuan, betul? Ya, betul. Okey. Yang ini persatuannya berapa ramai? Yang ini Sejak bila ditubuhkan? sejak ditubuhkan pada tahun 25 hari bulan 10 tahun 1995. Sudah hampir 26 tahun persatuan tu ditubuhkan. Lepas tu ahlinya memang lebih 30 orang lah. Sekarang ni yang betul-betul berdaftar dengan kami ada 20 orang. Sebab yang separuhnya tu diorang keluar untuk mencari pekerjaan. Yang ada sudah berkahwin, mungkin dia kuranglah sikit untuk involve dalam persatuan kerana sibuk. Jadi kami fokuskan pada anak-anak yang muda-muda. Okey. Jadi asalnya pertubuhan ini ditubuhkan oleh saudara Herman atau tidak? Bukan. Pengasas dia pada mulanya yang persatuan PBOL ni adalah Puan Hajah Vivian Alsagoff. Dia yang mula-mula menubuhkan persatuan orang bagi orang istimewa Labuan. Oh, okey. Sebagai mungkin apa harapan ataupun saranan saudara Herman kepada masyarakat di luar sana untuk membantu golongan OKU? Kadang-kadang kita melihat kita bukan ingin terlalu simpati ataupun bagaimana? Adakah kita ingin terlalu simpati ataupun memberi ruang dan peluang kepada OKU ni? Okey, bagi konsep OKU biasanya kita ni tidak boleh merasa simpati sebab OKU ni dia tidak ada setengahnya tidak mahu menerima macam maksudnya perkataan kesian ataupun empati tu diorang tak mahu sebab OKU ni dia boleh berdikari sendiri. Jadi maksudnya kita sebagai masyarakat yang harus turun maknanya bersama-sama menjadikan inklusif diri kita ni masuk ke dalam dunia OKU sendiri. Maknanya kita sama adil lah dengan OKU lain. Maknanya masyarakat dengan OKU ni dia sama rata. Jadi saya lihat perlu ada keseimbangan antara kita membantu dan juga memberi peluang. Bagi peluang. Bagi peluang. Lebih kepada memberi peluang lah. Peluang dan kepercayaan. 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 Okey. Jadi untuk itu saya rasa mungkin ada kata-kata akhir daripada saudara Herman sebelum kita menutup tirai. Okey, kata-kata akhir saya kalaulah kita sebagai masyarakat di luar sana kalau kita nak jadi volunteer buatlah secara dari hati kita. Tidak perlu ada balasan ataupun imbuhan. Orang kata membuat tu lebih afdal lah, satu pahala untuk diri kita. Yang membalas itu adalah Maha Esa yang di atas. Maknanya kalau kita berjumpa dengan OKU, kita siapa? Jadi sebab rakan, sebagai kawan, jadi family. Jadi kita tolong menolong sama. Sebab OKU ni dia sebenarnya mesra dengan kita. Boleh bertegur sapa. Dan lagi kalau kita boleh berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, itu lebih bagus. Mungkin saudara Sani juga mungkin ada kata-kata akhir sebelum kita menutup tirai program Influencer Captain Jabatan Penerangan Labuan untuk kali ini. Silakan. Okey, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Penerangan kerana sudah menjemput kami berdua. Kami cakap pada masyarakat di luar sana. Saya berharap kepada masyarakat di luar sana dapatlah bersama-sama dengan OKU yang lain dan dapat membantu kami. Okey, terima kasih sekali lagi kepada anda yang terus setia menonton Influencer Japan sehingga ke penghujungnya, dan terima kasih sekali lagi kepada saudara Sani, pengurusi Persatuan Orang Pekak Labuan, dan juga saudara Dr. Herman, pengerusi Persatuan bagi Orang-orang Istimewa Labuan. Semoga apa yang kami kongsikan pada hari ini meninggalkan kesan, membawa impak yang positif kepada kita semua,
dan akhirnya kita boleh menyumbang sesuatu kepada masyarakat kita, terutamanya kepada golongan OKU. Dan untuk itu setakat ini sahaja dahulu program Influencer Japan. Tapi jangan lupa ikuti kami Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan di platform media sosial kami. Kami ada Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Jadi kita bertemu lagi di Influencer Japan Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan di lain hari, di lain edisi dengan topik-topik yang tidak kurang menariknya. Sekian, salam hormat. Assalamualaikum. Jumpa lagi.